Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat tengah hari semua kepada Dr. Ahmad Zamri dan rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Okey, pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan reka bentuk kajian etnografi. Ahli kumpulan kami terdiri daripada saya, Siti Hajar binti Abdul Rasid, Nur Khaironi Syuhada, Nur Halinda dan Nur Ifah Mahfuza. Okey, untuk kerangka pembentangan kami ada pecah-pecahkanlah, semuanya ada 11. So untuk penerangan tentang definisi dan tujuan saya berikan kepada rakan saya untuk menerangkannya. Dipersilakan. Okay, Assalamualaikum Doktor dan kawan-kawan. Saya Nur Halinda binti Abdullah akan menerangkan definisi etnografi. Seperti yang kita tahu, definisi etnografi ini suatu penyelidikan kualitatif yang menjelaskan sesuatu budaya. Kemudian, aktiviti utama untuk memahami cara hidup sesuatu budaya yang diselidik. Seterusnya ialah dianggap sebagai satu kajian yang paling asas dalam penyelidikan sosial. Selain itu, definisi lain yang saya dapat huraikan ialah etnos ni bermaksud manusia, bangsa atau budaya. Grafi ni penjelasan tentang sesuatu perkara. Dan etnografi ni dia mempunyai penyelidikan yang jangka masa yang sangat panjang. Seterusnya kajian ini dia praktikal untuk mengkaji sesuatu kumpulan seperti pendidikan, kepercayaan, tingkah laku dan bahasa. Okey, seterusnya kita pergi ke tujuan kajian. Okey, tujuan kajian yang pertama ialah memahami isu yang dikaji itu dari kacamata kumpulan atau budaya tersebut. Dalam erti kata lain ialah kumpulan yang terfokus sahaja etnografi ini akan melakukan penyelidikan. Selain itu, kajian etnografi berusaha untuk menambah pengetahuan mengenai sesuatu budaya atau mengenal pasti corak interaksi sosial. Yang ketiga ialah membangunkan satu pentafsiran yang menyeluruh terhadap sesuatu masyarakat atau institusi sosial. Okey, seterusnya kita pergi ke ciri-ciri khusus etnografi. Okey, di sini terdapat ciri-ciri yang pertama ialah watak fenomenologi atau emosi, di mana ia terdiri daripada mentafsirkan fenomena sosial daripada perspektif yang mendalam tentang responden kumpulan itu, dan ini membolehkan para penyelidik mempunyai visi tentang kehidupan sosial apa. Seterusnya, okey, yang kedua, ciri-ciri kedua ialah kekekalan relatif berterusan, di mana para profesional mesti terlibat dalam kumpulan untuk belajar sekali untuk mendapatkan penerimaan dan kepercayaan mereka. Ini akan membolehkan sambungan antara penyelidik dan ahli-ahli masyarakat dicipta, hubungan yang akan membuatkan diketahui oleh butiran kumpulan. Okay, ciri-ciri yang ketiga ialah holistik dan naturalistik. Kajian realiti umum fakta-fakta yang dilihat daripada dua sudut pandangan yang mendalam. Seolah-olah ia adalah ahli kumpulan yang lain daripada luaran dan tafsirannya menyelidik sebagai orang luar daripada masyarakat tersebut. Okey, seterusnya watak induktif. Idea penyelidikan adalah untuk mencari kerangka dan persatuan antara fenomena sosial yang diperhatikan untuk menganalisisnya berdasarkan model, hipotesis dan teori penjelas. Okay, saya teruskan dengan ahli yang lain.
Kak Syuhada. Seterusnya Syuhada. Syuhada. Okey, tak apalah. Mungkin lain Kak Syuhada tak berapa nak. Okey, saya akan teruskanlah untuk prosedur kutipan data. So dalam ni kita tengok kaedah kutipan data dalam kajian etnografi. Pertama adalah wawancara ataupun temu bual, iaitu bertanya soalan secara lisan bersemuka antara pencari maklumat dengan sumber maklumat. Contohnya saya sebagai pengkaji, saya nak kaji tentang asal usul kaum orang asli di Tasik Banding. So saya akan bertanyalah sebelum saya buat soalan lisan ni, saya kena tulis dulu apa benda yang saya nak tanya. Tak adanya tak terus-terus pergi dekat perkampungan orang asli tanya on the spot. So kita kena ada perkara-perkara yang perlu kita nak wawancara dan temu bual. Okey, so seterusnya adalah pemerhatian. Okey, sebelum kita nak ke perkampungan orang asli itu, kita buat pemerhatian dulu. Mungkin kita akan kontak jaguar ke, kita tanya pasal kaum ni macam mana. Dia boleh menerima tak? Sebab setengah kaum orang asli ni dia tidak boleh menerima orang luar datang ke tempat dia. So dalam pemerhatian ni kita boleh tengok partisipatif, langsung, tidak langsung dan tidak berstruktur. Okey, seterusnya adalah soal selidik. So sebelum kita nak membuat wawancara dan temu bual, kita buat dulu soal selidik. So bertanya soalan secara bertulis untuk dijawab oleh responden. So kita siap sedialah soalan apa yang kita nak tanya. Adakah kita nak tanya tentang apa berkaitan dengan sosio budaya orang asli tu ke, dia punya adat istiadat dia. Okey, seterusnya adalah perbincangan kumpulan, iaitu fokus FGD. Perbincangan antara pengkaji dengan subjek penelitian diadakan dan ia terarah kepada fokus kajian. Okey, tadi kita nak fokus kepada apa? Kaum orang asli di Tasik Banding. So kita kena fokus kepada itulah. So kita tak boleh nak tiba-tiba dekat Tasik Banding tu ada perkampungan Melayu orang lain, kita ke situ. So tak boleh, kita kena fokus kepada apa yang kita nak kaji. Seterusnya adalah dokumen, sumber bukan manusia atau bahan statistik. Maksudnya kita boleh dapat benda-benda ni daripada kajian-kajian lepas untuk kita punya bacaan. Okey, seterusnya adalah teknik dan triangulasi, iaitu gabungan pelbagai teknik dan pengumpulan data. Okey, seterusnya adalah langkah-langkah penelitian. Assalamualaikum. Boleh saya teruskan? Okey, so kita persilakan. Saya unmute. Kak Syuhada untuk bentangkan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khairunisha Syahada binti Mat Hakri, ahli ketiga. Terima kasih Hajar, tolong tadi. Okey, saya teruskan dengan perkara kelima adalah langkah-langkah penelitian etnografi. Yang ni adalah penceritaan yang lebih detail lah berkaitan dengan prosedur kutipan data tadi ya. Dan kita ambil langkah-langkah penelitian etnografi ini yang dikemukakan oleh Spradley 1997 di dalam buku kaedah etnografi lah. Okey, pertama ialah penetapan informa. Penetapan informa atau penetapan sesuatu projek. Apa ni kita kenal pasti dululah informa yang akan deal dengan kita ya. Mempunyai 5 syarat iaitu akulturasi penuh, iaitu mengetahui budaya miliknya dengan baik. Maksudnya kita kena study sikit lah tentang budaya ataupun situasi informa tersebut. Kedua adalah penglibatan langsung, penglibatan penyelidik secara langsung dalam situasi itulah. Okey. Yang ketiga, suasana budaya yang tidak dikenali. Penyelidik perlu menerima seadanya tanpa menokok nambah. Maksudnya budaya itu mengamalkan cara yang macam mana, so tak ada rasa macam tak berapa sesuai, kita pergi tokok tambah pula, itu tak boleh lah ya.
Okey, dan poin keempat, mempunyai masa yang cukup kerana etnografi ni melalui pembacaan dia mengambil masa yang panjang lah, mungkin berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun ada juga. Okey, dan last adalah non-analitis. Non-analitis ni non-analitis ni adalah penyelidik sekurang-kurang mempunyai 2 atau 3 syarat tadilah, dan seharusnya penyelidik tahu siapa yang layak untuk menjadi informer kepada penyelidik tersebutlah. Okey, perkara kedua, langkah kedua adalah melakukan wawancara kepada informer macam yang Hajar cakap tadi. Kita lakukan wawancara dalam pelbagai cara, meliputi rakaman, model wawancara, kita temu bual sendiri dalam keadaan masa dan dalam bahasa yang difahamilah. Okey, langkah ketiga adalah membuat catatan etnografi. Catatan etnografi ni biasanya kita akan buat catatan itu adalah fleksibel. Dia ringkas, laporan yang ringkas, laporan yang diperluas, jurnal lapangan dan perlu diberi analisis dan interpretasi. Okey, langkah keempat, mengajukan soalan deskriptif. Okey, untuk menggambarkan keadaan tempatan lah. Okay, baik, kita teruskan. Langkah kelima, melakukan analisis wawancara etnografis. Analisis dikaitkan dengan simbol dan makna yang difahami oleh informan. Maksudnya dari segi apa yang disampaikan oleh informan tu kita kena kaitkanlah dengan simbol ataupun contoh macam fenomenal tadi, kajian fenomenal tu dia ada menerangkan tingkah laku. So kita kena fahamlah tingkah laku dia tu membawa maksud apa. Okey, langkah keenam, membuat analisis dominan. Penyelidik menggunakan istilah mencakupi apa yang dikatakan oleh informan. Okey, langkah ketujuh, mengajukan soalan struktur. Soalan yang ditanya tu untuk melengkapkan soalan deskriptif lah, maksudnya lebih terperinci lah. Okey, langkah ke-8, membuat analisis taksonomi. Usaha memfokuskan soalan yang telah diajukan. Okey, contoh pilih dan analisa sesebuah domain, maksud mendapatkan gambaran umum dan menyeluruh dari objek penelitian. Maksud domain ni macam perkataan. Contohlah kalau kita wawancara perkataan yang sentiasa diulang-ulang, itu boleh dijadikan satu domain dah, sentiasa disebut dan dia menggambarkan penekanan tentang budaya itulah. Okey, yang kedua, membuat taksonomi sementara, menjadikan dominan-dominan yang dipilih menjadi lebih mudah. So kita kelaskanlah dominan-dominan yang fokus kepada kajian itulah. Okey, nombor 9, langkah ke-9 adalah mengajukan soalan kontras. Ini untuk contoh yang saya beri kat sini adalah soalan untuk mencari perbezaan wanita, gadis, perempuan. Sebelum ni kita mungkin mencari definisi. Siapa itu wanita, siapa itu gadis. Tapi ini cari perbezaan pula. Contoh soalan kontras ya. Okey, langkah ke-10, membuat analisis komponen, dilakukan ketika dan setelah di lapangan. Hal ini untuk mengelakkan manakala ada hal-hal yang perlu ditambah. Maksudnya kita dah interview, kita dah dapatkan data apa semua. Lepas tu setelah kita pulang ke tempat kita dan kita ada perkara-perkara yang perlu kita tambah, bukan pokok tambah tadi ya. Maksudnya rasa macam tak lengkap lagi. Ada lagi yang perlu kita wawancara untuk next time kan, macam kita pergi masa yang lain pula untuk tambahkan info tu. Okey, wawancara yang kedua, wawancara ulang kepada informan. Ini yang tadilah kita mungkin kita boleh ulang balik soalan yang kita tanya kepada informan itu untuk kita mendapatkan kepastian. Okey, langkah ke-11, mencari tema-tema budaya. Itu mencari hubungan di antara dominan, perkara yang kita asingkan tadi, dominan kita kenal pasti dah dominan tu dengan hubung kait dengan keseluruhan yang selanjutnya dinyatakan dalam tema-tema sesuai dengan fokus dan subfokus penelitian. So ini kita bagi kepada tema lah. Okay. Dan terakhir, setelah selesai semua langkah-langkah itu, langkah yang terakhir adalah menulis etnografi lah, iaitu menulis hasil pemerhatian yang kita dapat. Okay, saya serahkan kembali kepada Hajar. Terima kasih. Okay, seterusnya adalah kaedah analisis data.
Okey, dalam kaedah analisis data, sedia maklum kita tahu untuk kajian reka bentuk etnografi ni dia menggunakan kaedah kualitatif, iaitu dalam analisis ni kita terdapat adalah analisis kandungan, mengategorikan dan merekod data, menyusun data dalam grid analisis, kenal pasti, tema dan makna. Okey, seterusnya kaedah analisis data etnografi, data kualitatif. Okey, maksud etnografi kalau kita tahu, penyelidik mengenal pasti kumpulan manusia yang boleh dikaji dan direkodkan tingkah laku dengan orang lain, cara mereka berfikir dan gambaran umum tentang kumpulan. Itu maksud etnografi yang saya dapat cari. Dan seterusnya adalah penyelidikan kualitatif. Apa itu penyelidikan kualitatif? Iaitu kaedah penyelidikan yang mengkaji sesuatu fenomena, situasi dalam konteks sebenar ataupun semula jadi. So kita masuk kepada kaedah analisis data etnografi ini. Yang pertama mestilah ada analisis kandungan, iaitu merupakan suatu teknik yang membolehkan penyelidik menilai tingkah laku manusia secara tidak langsung melalui komunikasi. Mok Sun Sang 2010. Okey, untuk kandungan ni, menganalisis kandungan, tujuannya ialah untuk mendapatkan maklumat deskriptif, menformulasikan tema atau idea utama, mengesahkan pertemuan dalam kandungan itulah. Okey, seterusnya terdapat juga 5 tahap analisis kandungan ni, iaitu pertama data dikutip dan diubah menjadi teks. Yang pertama. Yang kedua, teks berkenaan perlu melalui proses melabel dan mengkoding. Seterusnya, selepas melabel dan merekod, mengkoding, penyelidik perlu mengesah maklumat tersebutlah. Dan keempat, bahan dipilih ikut kategori. Kelima, akhir sekali bahan yang sudah ditapis dinilai kajiannya. Okey, seterusnya mengkategorikan data, mengasingkan pelbagai maklumat yang terkandung dalam data kepada kumpulan-kumpulan kecil dan berfokus berdasarkan kepada beberapa tema yang ditetapkan. Seterusnya, mengekodkan data merupakan proses mengekodkan data adalah proses membahagi-bahagikan data dan melabelkan teks bagi membentuk penerangan dan tema yang luas dalam data. Seterusnya menyusun data dalam grid analisis. Grid analisis bermaksud sesuatu keadaan atau situasi yang mana pelbagai masalah, persoalan dan isi yang diperolehi menerusi transkripsi temu bual telah disusun oleh penyelidik dengan tujuan mengetahui pelbagai aspek secara terperinci dan mendalam. Seterusnya mengenal pasti tema atau corak dan makna. Sesuatu isi boleh dikenal pasti melalui tema yang didapati pada transkripsi temu bual yang telah dijalankan oleh penyelidik. Corak dan makna ditentukan oleh tema-tema dikenal pasti. Dan akhir sekali, menentukan aktiviti kajian susulan. Aktiviti kajian susulan ditentukan oleh penyelidik setelah laporan kajian lengkap dan disiapkan. Okey, seterusnya adalah langkah-langkah analisis data etnografi. So, langkah-langkahnya adalah yang pertama, penyediaan dan menyusun data. Kedua, membaca keseluruhan data. Ketiga, pengekodan data. Keempat, mengelaskan pada tema dan deskriptif. Akhir sekali, interpretasi data. Okey, untuk langkah-langkah analisis data ni dia sangat penting, iaitu di mana kajian yang kita lakukan, kandungan ini banyak menggunakan kajian ini banyak digunakan oleh pengkaji-pengkaji dalam kajian kualitatif. So, ini adalah kaedah yang boleh digunakan dalam analisis data etnografi. Pertama adalah analisis domain, dilakukan terhadap data yang diperolehi dari pengamatan dan wawancara. So, yang kedua, analisis taksonomi, dilakukan pengamatan dan wawancara terfokus berdasarkan fokus yang sebelumnya telah dipilih peneliti. So, kita fokus kepada tajuk apa yang kita nak kaji. Macam tadi, kita nak kaji tentang kaum orang asli di Tasik Banding. Okey, seterusnya analisis komponen
Analisis komponen dilakukan setelah analisis taksonomi sudah selesai secara benar. Akhir sekali, analisis tema budaya merupakan peringkat prosedur untuk memahami secara holistik pemandangan yang sedang diteliti. Okey, seterusnya saya persilakan rakan saya untuk menyambung. Okey, untuk contoh kajian pertama ialah okey, di sini terdapat 3 artikel yang kita cari. Okey, for the first article is nama pengkaji Muhammad Hakim Ahmad, Khairuddin dan Muammar Gharafi Hanafiah. Tajuk kajiannya Perubahan Budaya Masyarakat Orang Asli Suku Temya di Kampung Cermin, Kuala Kangsar, Perak. Okey, di sini saya nyatakan URL artikel dan objektif kajiannya, objektif umum mengenal pasti budaya suku ini dan menganalisis corak serta faktor perubahan budaya tradisi mereka di situ. Dan persampelannya ialah lokasi kajian adalah di Kampung Bukit Cermin, Kuala Kangsar, Perak, dan mengadakan 2 temu bual, iaitu temu bual formal dan temu bual tidak formal. Temu bual formal menemu bual beberapa informan terpilih dan temu bual tidak formal diaplikasikan kepada golongan muda suku Temya. Okey, artikel kedua ialah Tan Kim Hua dan Nurul Amirah Sabri dan tajuk kajian pencelahan dalam mesyuarat di tempat kerja dan URL artikel seperti yang saya paparkan. Okey, objektif umum ialah untuk mengkaji pencelahan yang berlaku semasa mesyuarat di tempat kerja. Persoalan untuk mengenal pasti jenis pencelahan yang berlaku semasa mesyuarat di tempat kerja. Yang kedua, mengenal pasti kekerapan pencelahan. Yang ketiga, menyiasat alasan pencelahan itu berlaku dalam sesuatu mesyuarat. Okey, persampelannya ialah sama juga, dia ada 2 kumpulan, iaitu kumpulan perwakilan yang dihantar oleh badan-badan NGO, kumpulan 2 pengkaji dan ahli akademik dari pelbagai universiti awam, swasta dan badan berkanun, dan setiap kumpulan akan disertakan oleh 7 peserta. Okey, artikel ketiga daripada Fakrul Hazli Ismail, Zul Akbar Abdul Karim dan Novri Ghazali. Tajuk kajian ialah kompetisi guru sebagai jurulatih bola sepak dan kesannya terhadap prestasi pemain bola sepak, Pusat Latihan Daerah Kuala Lumpur. Dan URL artikel seperti yang saya demikian. Okey, objektif umum tentang kajian ini ialah mengenal pasti sejauh mana tahap kompetisi jurulatih dari kalangan guru dapat memberi kesan terhadap prestasi pemain bola sepak Pusat Latihan Daerah PLD di Kuala Lumpur. Okey, persampelannya sebanyak 10 orang jurulatih PLD. Jumlah peserta ditentukan oleh tahap saturation of information. Okey, seterusnya saya pergi kepada saudari Ifah untuk terangkan kajian 2. Okey, sebelum saya mulakan, boleh dengar tak suara saya? Boleh, clear. Okey. Assalamualaikum dan selamat petang kepada doktor dan rakan-rakan. Sekarang saya akan membincangkan serba sedikit instrumen, kaedah analisis data dan kesahan dan kebolehpercayaan yang kami peroleh dari artikel 1, artikel 2 dan artikel yang ketiga. Untuk artikel 1, nama pengkaji seperti yang Saudari Azlinda terangkan tadi. Okay, untuk instrumen, kita boleh lihat artikel 1 menggunakan kajian lapangan dan kajian kepustakaan. Okay, kajian lapangan seperti yang kita faham, pengkaji meletakkan diri mereka dalam situasi tersebut. Macam artikel 1, dia Ifah. tentang orang asli, jadinya mereka sebab nak menjawab persoalan kajian yang telah dinyatakan. Off video Ifah. Okey. Off video. Okey. Teruskan. Okay, untuk kajian kepustakaan, pengkaji menggunakan kajian-kajian lepas untuk menyokong data yang diperoleh semasa melakukan kajian lapangan. Okay, untuk analisis data, pengkaji telah menggunakan teori perubahan budaya dan konsep perubahan. Di sini dapat dimaksudkan bahawa apabila pengkaji telah memperoleh data, dia akan menganalisis menggunakan teori. Okay, daripada teori itu,
baru akan muncul satu dapatan yang mereka hendak dapatkan lah. Dan untuk kesahan dan kepercayaan artikel 1 tidak ada dinyatakan dalam artikel. Jadi saya kira bahagian kesahan dan kepercayaan ini antara kelemahan untuk artikel 1. Okay. Artikel yang kedua menggunakan instrumen pemerhatian, perbincangan mesyuarat yang direkod serta transkrip mesyuarat. Seperti yang kita tahu, artikel 2 adalah berkaitan mesyuarat. Kita nak tengok tentang budaya mencelah ketika mesyuarat. Jadi pengkaji menggunakan pemerhatian, dia melihat sendiri bagaimana situasi itu berlaku. Perbincangan mesyuarat direkod, contohnya kalau ada yang mencelah secara positif atau secara negatif, pengkaji akan rekod. Dan transkrip. Transkrip ni seperti yang kita faham, apa sahaja yang dibincangkan dalam mesyuarat akan direkodkan. Walaupun dia cakap A, cakap I, cakap U, kita akan rekodkan dan kita akan analisis. Okay, kalau kaedah analisis data pula, dia berlaku secara manual. Sebab kita tengok sendiri, kita nilai sendiri dan mendapat pengesahan data daripada pakar dalam bidang tersebut serta kesahan data oleh peserta. Dan artikel kedua ini juga tidak mempunyai sebarang kesahan dan kepercayaan. Okey, untuk artikel yang ketiga, instrumen yang digunakan dalam artikel ini adalah temu bual secara in-depth. Okay. In-depth ini bermaksud, kalau tadi Saudara Yaslinda ada mengatakan bahawa artikel 3 ini berkaitan kompetensi guru sebagai jurulatih untuk pemain bola sepak di PLD. Jadi, temu bual ini dijalankan kepada 10 orang guru yang menjadi jurulatih di PLD. In-depth ini bermaksud dia berlaku secara dalaman. Tanya satu persatu. Adakah latihan itu secara berkala ataupun guru suka atau tidak menjadi jurulatih secara dalaman. Okay. Yang kedua, pemerhatian. Pengkaji meletakkan diri dia dalam situasi itu dan melihat sendiri apa yang berlaku semasa sesi latihan. Dan yang ketiga, menulis nota lapangan. Maksudnya pengkaji tulis apa yang dia dapat dan direkodkan. Okay. Untuk kaedah analisis data ialah kaedah tematik analisis ataupun analisis tematik. Pertama, temu bual. Kedua, pemerhatian. Dan yang ketiga ialah nota lapangan. Analisis tematik ini kita dapat rangkumkan sebagai apabila kita dapat data, kita akan analisis, kita akan letak dalam satu tema dan daripada tema tu akan muncullah beberapa tema-tema kecil. Contohnya untuk artikel 3 ini, ada pecahan kepada 2 tema besar iaitu cabaran serta kompetensi. Dan artikel 3 ini juga tidak mempunyai sebarang kesahan dan kepercayaan. Okey, seterusnya kajian 3. Okey, artikel 1. Okey, saya terus pergi kepada dapatan kajian sebab nama pengkaji, tajuk kajian dan objektif telah diterangkan oleh Cikgu Haslinda tadi. Untuk dapatan kajian, artikel 1 ialah diperoleh daripada kajian lapangan dan disusun menurut 3 skop iaitu kepercayaan, pantang larang dan ritual. Kita kena faham bahawa artikel 1 ini bercerita tentang orang asli. Jadi orang asli tema dia tidak akan lari jauh daripada kepercayaan, pantang larang dan ritual. Okay. Kandungan data diterangkan maksudnya sebelum dianalisis menggunakan teori perubahan budaya dan konsep perubahan. Daripada data yang kita peroleh lah, kita akan analisis dan kita akan gunakan teori perubahan budaya dan konsep perubahan untuk mendapatkan satu data yang baru. Untuk artikel yang kedua, dapatan kajian ialah terdapat kooperatif. Pencerahan kooperatif ini pencerahan yang positif. So, contohnya pencerahan persetujuan, bantuan dan pencerahan. Untuk pencerahan gangguan ataupun pencerahan kesepakatan, peralihan penghujah atau kegagalan mengikuti turutan pembicaraan dan perubahan topik. Dan pengkaji mendapati bahawa pencerahan kooperatif dan pencerahan gangguan adalah dominan dan kerap berlaku serta strategi kesopanan dalam pencerahan ditemui.
Strategi kesopanan ini kita boleh lihat berlaku dalam pencerahan kooperatif. Okey, untuk artikel yang ketiga, dapatan kajiannya ialah terdapat dua tema yang muncul setelah analisis tematik dijalankan, iaitu tema cabaran dan kompetensi. Di bawah tema cabaran ada subtema iaitu iaitu beban tugas, prestasi dan pendidikan. Di bawah tema kompetensi ada subtemanya juga iaitu latihan, perlawanan dan pengurusan. Dan pada akhir sekali, pengkaji mendapati bahawa jurulatih yang berjaya meningkatkan prestasi pemain mempunyai tahap kompetensi yang sangat baik. Okey, saya teruskan dengan penerangan artikel untuk artikel 1. Okey, di sini kita akan penerangan tentang penulisan objektif. Okey, objektif untuk artikel 1 ialah objektif kajian adalah untuk mengenal pasti budaya suku ini dan menganalisis corak serta faktor perubahan budaya tradisi mereka di situ. Okey, objektif kajian ini menyatakan perhubungan antara pemboleh ubah di mana tumpuan untuk memahami budaya orang asli suku Temya secara berfokus dan melibatkan penyelidik dan responden dalam kajian. Pengkaji menaruh perhatian pada responden yang difokuskan sahaja, bukan secara keseluruhan orang asli suku Temya. Dan objektif ini menunjukkan untuk menyatakan objektif di etnografi berbeza dengan untuk menyatakan dengan objektif kajian reka bentuk kajian lain. Seterusnya kita ke penerangan penulisan persampelan. Okey, sampel tidak dipilih secara rawak di mana sampel dipilih oleh golongan suku Temya saja dan sampel dipilih mengikut golongan muda suku Temya dan informan terpilih saja, di mana tadi saya ada nyatakan temu bual tidak formal akan diberi kepada golongan muda suku Temya dan temu bual formal akan diberi kepada informan terpilih sahaja seperti pegawai di JAKOR, Tok Batin Omar, seorang guru agama ataupun Ustaz Azmi dari suku Temya di situ. Okey, seterusnya. Okey, penerangan ketiga ialah tentang instrumen, di mana instrumen yang digunakan ialah pendekatan kualitatif. Kajian menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual berfokus. Berdasarkan penyelidikan ini, pendekatan etnografi ini sesuai digunakan untuk melihat budaya sesuatu kumpulan manusia. Seterusnya, saya berikan kepada saudari Ifah untuk meneruskan penerangan artikel kedua. Okay, seterusnya ialah artikel yang kedua. Kalau kita lihat dalam artikel yang kedua, pertama sekali abstrak, kita boleh lihat bahawa pengkaji telah menyatakan objektif umum kajian ini iaitu mengkaji pencerahan yang berlaku semasa mesyuarat di tempat kerja. Dan pengkaji juga menyatakan persoalan yang perlu dijawab pada akhir kajian iaitu mengenal pasti kekerapan pencerahan dan menyiasat alasan pencerahan itu berlaku dalam sesuatu masyarakat. Jadinya dalam abstrak ini kita boleh nampak apa yang pengkaji nak kaji dan apa yang pengkaji nak dapat pada akhir kajian ini. Seterusnya. Okey, dalam persampilan untuk artikel yang kedua ini ialah terdapat dua mesyuarat yang berbeza iaitu mesyuarat NGO dan mesyuarat akademik. Kalau lihat ada dua bulatan dalam skrin sekarang, satu kumpulan di bawah pemerhatian pengkaji dan lagi satu kumpulan bukan di bawah pemerhatian pengkaji. 7 peserta telah diletakkan di bawah pemerhatian pengkaji dalam setiap mesyuarat yang dijalankan. Seterusnya. Okey, instrumen untuk artikel yang kedua ini ialah transkripsi data dilakukan secara manual di samping mendapatkan pengesahan data daripada pakar
Dan kajian ini mempraktikkan kaedah kualitatif dengan memberikan penekanan terhadap pendekatan etnografi. Maksudnya bila pengkaji dah dapat data daripada kumpulan 1 dan kumpulan 2, data tersebut akan ditranskripsi. Kenapa transkripsi? Sebab itu ialah hasil mesyuarat yang dijalankan. Kita akan analisis data dan melakukan pengesahan data. Daripada pengesahan data itu, kita akan peroleh dapatan dan perbincangan untuk kajian ini. Untuk artikel yang ketiga pula, pengkaji ada menyatakan perhubungan antara pemboleh ubah. Kalau kawan-kawan tengok dalam objektif yang dinyatakan, ada objektif umum dan ada objektif khusus ataupun spesifik yang dinyatakan oleh pengkaji, iaitu sebanyak 5 objektif yang khusus. Terusnya, dalam metodologi kajian untuk artikel yang ketiga ini ialah sampel tidak dipilih secara rawak. Kenapa? Kerana sampel ini merupakan 10 orang jurulatih PLD dari kalangan guru dan sampel dipilih mengikut saturation of information. Kalau ada yang tidak jelas apa itu saturation of information, boleh lihat perenggan pertama, baris kedua terakhir, iaitu peserta kajian yang ditemu bual didapati sudah tidak dapat mengemukakan sesuatu data yang baru berbanding dengan peserta kajian sebelumnya. Seterusnya, untuk metodologi kajian yang ketiga ini ialah menggunakan pendekatan kualitatif. Pengkaji telah menggunakan 3 instrumen kajian, iaitu temu bual. Temu bual itu berlaku secara in-depth, pemerhatian dan nota lapangan, dan kemudiannya data yang diperoleh sebentar tadi akan dianalisis menggunakan kaedah tematik analisis. Terusnya, berikut adalah apa yang kumpulan kami jumpa antara kekuatan dan kelemahan reka bentuk kajian etnografi. Kekuatannya yang pertama ialah pemerhatian secara langsung. Maksudnya macam artikel 1 sebentar tadi, kita nak tahu tentang orang asli, adakah mereka berubah perangai atau sifat setelah berubah lokasi tempat tinggal. Jadi kita boleh tahu sama ada mereka, contohnya orang asli tu kita boleh tahu adakah mereka berubah atau tidak. Kita terus dapat jawapan. Untuk yang kedua, mempunyai kaitan dengan teori. Contohnya, teori perubahan budaya. Semasa artikel 1 sebentar tadi, data yang terperinci, kesahan serta sedar diri. Jadi kekuatan-kekuatan ini sebenarnya sangat berkait rapat. Kalau kita nak dapat satu data yang sangat diyakini, kita boleh tahu terus, kita tahu jawapannya sebab berlaku depan mata kita. Tapi walaupun ada beberapa kekuatan yang dinyatakan, ada 5 kekuatan, kajian ini dipercayai juga ada sedikit kelemahan. Pertama sekali, keperluan masa. Sebab kita tahu bila kita nak mengkaji tentang sesuatu budaya, sesuatu cara hidup, kita perlu ambil masa yang agak panjang untuk kita betul-betul faham tentang benda yang kita nak kaji. Sama ada tentang orang asli, tentang mesyuarat ataupun tentang kompetensi guru semasa menjadi jurulatih. Yang kedua, kebolehpercayaan. Sebagai contoh, saya nak melaksanakan kajian tentang orang asli. Saya sahaja yang melaksanakan kajian itu, jadi orang lain, Cikgu Hazlinda, Cikgu Hajar, Cikgu Syuhada, mereka tak tahu pun sama ada data yang saya peroleh ni betul ke atau saya tipu. Sebab yang laksanakan cuma saya sahaja. Dan keselamatan. Keselamatan ini boleh dibahagikan kepada 2, iaitu kepada diri pengkaji dan diri sampel kajian. Contohnya, pengkaji tu datang ke tempat baharu, kita tak tahu tempat tu selamat atau tidak selamat, dan sampel kajian kadang-kadang mereka tidak suka bercampur dengan orang luar sebab tidak terdedah dengan orang luar. Pencerobohan privasi ni contohnya macam, yang ini saya banyak fokus kepada orang asli lah. Kalau pencerobohan privasi, contohnya orang asli dia tidak suka orang luar tahu tentang diri mereka atau tidak tahu cara hidup mereka. Jadi berlaku sedikit kesukaran untuk mendapatkan data yang tepat dan pembentangan keputusan. Seterusnya.
Ini adalah rujukan yang telah kumpulan kami gunakan untuk kajian etnografi. Sekian. Terima kasih.